sokongan itu datang daripada akar umbi, maka kepimpinan di peringkat akar umbi juga adalah bertanggungjawab. Peletakan jawatan tidak akan menyelesaikan masalah UMNO. Sebaliknya, usaha pemulihan dengan mempertimbangkan postmortem dalam PRN perlu dilakukan dengan segera. Dan perlu diingat bahawa kekalahan UMNO itu kerana UMNO bertanding di kerusi di negeri Terengganu, Kedah dan Kelantan yang begitu banyak sekali kerusi dipertandingkan. Saya kira jika parti PKR atau Amanah sekalipun diberikan kursi yang banyak di negeri-negeri tersebut pun akan menimpa nasib yang lebih teruk dan akan hilang deposit mereka. Jadi mereka perlu lebih rasional dalam hal ini. Usaha memperkukuhkan parti dengan menilai apakah impak sayap-sayap parti itu perlu diberikan penekanan. Apakah KPI pemuda, sayap pemuda tercapai? Adakah KPI sayap puteri itu tercapai? Apakah KPI sayap wanita itu tercapai? Perkara inilah perlu dilihat. Berapa peratus pengundi yang mereka raih setiap sayap tersebut? Perkara inilah perlu diteliti. Yang kedua, kita perlu lihat mengenai ramai juga walau UMNO apabila mereka sudah pernah memegang kuasa dan apabila berlakunya PRN, mereka tidak dilihat bersungguh-sungguh turun berkempen. Sebaliknya, apabila keputusan PRN itu merosot, mereka inilah yang antara yang bersuara untuk mendesak Presiden berundur dan sebagainya. Kelompok inilah kelompok yang kita lihat mempunyai agenda tertentu, mempunyai motif tertentu yang perlu dipertikaikan. Sedangkan ketika PRN suara mereka tidak kelihatan. Sama juga dengan pemuda selepas PRN, mereka mengumpulkan dan membuat pertemuan yang besar. Alangkah baiknya pertemuan yang besar tersebut digunakan pada PRN tersebut. Jadi perkara inilah yang perlu dilihat, dikenal pasti dan perlu dilihat secara menyeluruh. Setiap kemenangan atau kekalahan adalah tanggungjawab bersama-sama. Bila ada kemenangan, misal PRN Melaka, PRN Johor dulu, mereka tidak memberikan kredit kepada Presiden UMNO. Tetapi bila kalah dalam PRN ini, mereka menyalahkan Presiden UMNO. Ini sikap double standard yang saya kira dimainkan oleh parti pembangkang yang mempengaruhi ahli-ahli UMNO. Lebih-lebih lagi dalam UMNO sendiri ada masih lagi saki-baki mereka yang dilihat mesra PN. Jadi saya kira Presiden UMNO, kepimpinan UMNO, Top 5 UMNO, MKT UMNO perlu meneruskan usaha memulihkan UMNO, memfokuskan terhadap parti, dasar kebajikan. Pada masa sama saya kira mereka perlu membuatkan pemeriksaan dengan lebih tegas lagi dalam UMNO. Keputusan pilihan raya negeri baru-baru ini yang kurang memberangsangkan bagi UMNO menyebabkan berlaku desakan daripada banyak pihak supaya Zahid Hamidi mengundur diri sebagai Presiden UMNO. Mereka melihat mungkin sekiranya Zahid Hamidi meletakkan jawatan dan memberi laluan kepada pemimpin lain, maka keyakinan terhadap UMNO akan dipulihkan. Pada pandangan saya, Zahid Hamidi pada ketika ini adalah seorang pemimpin yang sangat dominan dalam UMNO. Sekiranya beliau meletakkan jawatan, itu adalah satu option, tetapi pada saya Zahid Hamidi masih mampu untuk memulihkan UMNO ini kerana kelebihan beliau sebagai pemimpin yang berada dalam kabinet kerajaan perpaduan, memegang portfolio yang dekat dengan rakyat, yakni Kementerian Pembangunan Desa, di mana kementerian ini sebenarnya mempunyai banyak agenda, polisi, program dan juga penyampaian kepada rakyat secara langsung. Jadi Datuk Seri Zahid Hamidi boleh melakukan program-program pemulihan kepada sokongan UMNO ini melalui aktiviti dan juga bajet di bawah Kementerian Pembangunan Desa ini. Oleh kerana UMNO ini adalah satu parti yang berpengaruh di kawasan luar bandar,
terutama di kalangan orang-orang Melayu B40, mereka yang tinggal di kampung dan juga di kawasan-kawasan Felda. Ini adalah kubu-kubu UMNO yang mana boleh dipulihkan kembali sokongan ini, di mana Datuk Seri Zahid boleh melakukan agenda bertemu dengan rakyat, menyantuni rakyat di akar umbi sambil memberi keyakinan kepada mereka bahawa UMNO adalah parti yang benar-benar menjaga kepentingan orang Melayu dan Islam. Dan pemulihan UMNO ini juga boleh dibuat melalui polisi-polisi yang berkait dengan kebajikan rakyat melalui kementerian beliau, dan masa 4 tahun yang ada oleh Zahid Hamidi ini sebenarnya boleh digunakan sebaik mungkin. Peletakan jawatan itu satu option, tetapi tidak semestinya boleh memulihkan UMNO, kerana kekalahan UMNO di dalam pilihan raya negeri di beberapa negeri seperti Terengganu, Kelantan dan Kedah itu sebenarnya bukan tanggungjawab Presiden semata-mata, tetapi tanggungjawab semua kepimpinan UMNO. Sokongan itu datang daripada akar umbi, maka kepimpinan di peringkat akar umbi juga adalah bertanggungjawab terhadap kemerosotan prestasi UMNO. Apakah sumbangan kepimpinan di peringkat akar umbi, di peringkat pertengahan? Adakah mereka berusaha untuk menarik sokongan rakyat terhadap UMNO? Itu persoalan yang harus dilontarkan. Adakah semata-mata nak menyalahkan Presiden? Bagaimana dengan pemimpin-pemimpin lain dalam majlis tertinggi dan juga kepimpinan peringkat negeri, kerana masing-masing mempunyai peranan untuk melakukan usaha menarik sokongan terhadap UMNO. Siapakah pelapis dalam UMNO yang boleh ditengahkan? Kita tahu bahawa UMNO ini satu parti yang penuh dengan tradisi. Sudah pastilah kepimpinan baru akan mengambil alih kepimpinan pada suatu hari nanti. Tetapi pengambil alihan jawatan itu mestilah berlaku dengan penuh tradisi dan penuh aturannya, supaya UMNO tidak mengalami krisis yang boleh mengurangkan lagi sokongan terhadap parti ini. Ia mesti berlaku dengan baik, dan saya percaya di dalam UMNO ada pemimpin-pemimpin muda yang boleh diketengahkan. Cuma masa yang menunggu. Beri peluang kepada Datuk Seri Zahid sekurang-kurangnya 4 tahun yang ada dalam kerajaan ini untuk kembali memulihkan UMNO.